Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Kesan zaman darurat terhadap negara melibatkan aspek politik, aspek dan juga aspek sosioekonomi. Dari segi aspek politik, kita dapat menyaksikan peningkatan jumlah warga negara, penubuhan Malayan Chinese Association (MCA) dan mempercepat kemerdekaan. Dari segi aspek sosioekonomi, kos perbelanjaan telah meningkat, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Hubungan antara kaum menjadi renggang dan jumlah korban zaman darurat juga bertambah. Dari segi aspek politik ialah peningkatan jumlah warga negara. Apabila kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan pada 1952, sebanyak 1,2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain ini adalah bertujuan untuk mewujudkan perpaduan rakyat dalam menentang ancaman komunis. Penubuhan Malayan Chinese Association. Sir Henry Gurney telah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Malayan Chinese Association telah dibentuk oleh Tan Cheng Lock di Kuala Lumpur. Penubuhan MCA telah meyakinkan British bahawa tidak semua orang Cina menyokong komunis. Sebanyak 25,000 MCA terdiri daripada 250 orang ribu ahli sehingga Februari 1953. MCA telah membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke Kampung Baharu. Mereka menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan dan kutipan hasil daripada kutipan tersebut didermakan kepada penduduk di Kampung Baru. MCA mengumpul sejumlah 2.5 juta dolar sehingga pertengahan 1953 bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di Kampung Baru. Dari segi aspek politik, mencapai kemerdekaan. British sedar mereka tidak boleh menamatkan darurat dari segi strategi ketenteraan semata-mata. Apabila wujud darurat, ini telah menjadi faktor yang mendorong British untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Mereka menubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) bagi meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin. Mereka berkongsi kepentingan dan hala tuju sama melalui penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan melibatkan UMNO, MCA, dan MIC. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 telah meyakinkan British bahawa Persekutuan Tanah Melayu boleh menewaskan komunis melalui perpaduan. British telah memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu agar PKM tiada alasan untuk meneruskan perjuangan. Berikut ialah kesan darurat dari aspek sosioekonomi. Darurat telah menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, hubungan kaum terbatas dan jumlah kematian meningkat. Pertama, kos perbelanjaan meningkat. Apabila kos perbelanjaan meningkat, perkembangan ekonomi terjejas. Kos perbelanjaan meningkat disebabkan usaha untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah $250,000 hingga $300,000 sehari. Lebih 10 juta dolar sebulan atau 120 juta dolar setahun terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan bagi menangani ancaman komunis. Kos yang besar digunakan untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan.
Perbelanjaan kerajaan bagi pembangunan di Kampung Baru dianggarkan lebih $7 juta dari 1950 hingga 1953. Kedua, penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Sewaktu ancaman komunis berlaku, kawasan ladang dan lombong telah menjadi sasaran mereka yang menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Apabila mereka merosakkan kawasan ladang dan lombong, pengeluaran tanaman padi dan makanan lain berkurang. Apabila pengeluaran makanan berkurang, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi karena permintaan melebihi pengeluaran. Peniaga, pekedai, pengusaha, kebun, peladang, dan pelombong mengalami kesukaran karena mereka menjadi sasaran untuk perugut komunis bagi mendapatkan uang dan bekalan makanan. Sekiranya mereka gagal memenuhi tuntutan komunis, ini akan menyebabkan kemusnahan lombong, ladang, dan kedai serta mengancam nyawa. Selain itu, penduduk turut mengalami kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bahan keperluan karena perlu mematuhi peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Kegiatan harian tidak dapat dijalankan seperti biasa. Pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja akibat perintah berkurung. Satuan bekalan makanan terpaksa dilaksanakan menyebabkan mereka hanya bergantung kepada makanan seperti ubi kayu, keledek, dan jagung. Hubungan kaum menjadi renggang. Rancangan penempatan semula di Kampung Baru ini sebenarnya didominasi kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum lain ditempatkan di pertempatan yang lain. Pertempatan baharu dilengkapi dengan prasarana berkembang menjadi bandar baharu. Kaum Melayu tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Hubungan dengan kaum lain terbatas karena terdapat kawalan pasukan keselamatan yang ketat. Ini menyebabkan penduduk Kampung Baru tiada ruang untuk bersosial dengan kaum lain. Apabila mereka tiada ruang untuk bersosial, hubungan antara kaum juga menjadi renggang kerana pengasingan ini. Yang terakhir ialah jumlah korban zaman darurat. Ketika zaman darurat, ramai anggota pasukan keselamatan, komunis, dan orang awam terkorban. Penduduk Persekutuan Tanah Melayu menderita dan sengsara kerana kehilangan ahli keluarga. Penambatan darurat. Kesimpulannya, darurat menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan darurat berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960 di seluruh negara. Maka dengan itu berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Ini menunjukkan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman yang menandatangani penamatan Ordinan Peraturan Darurat 1948. Ini merupakan repeal of the emergency regulation. Kesimpulannya, daripada subtopik 6.3 dan 6.4, kita dapat menyimpulkan bahawa kerajaan telah berusaha untuk membateras ancaman komunis menggunakan pelbagai kaedah, dari segi ketenteraan dan kerjasama daripada rakyat, contohnya perang sara. Untuk mempertahankan tanah air, kerjasama antara rakyat dan kerajaan adalah penting. Zaman darurat telah meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosioekonomi. Rakyat terpaksa hidup dalam penderitaan selama 12 tahun sehingga darurat berakhir pada 31 Julai 1960.
penduduk juga hidup dalam kesengsaraan dan kesulitan. Tindakan komunis yang memusnahkan kemudahan asas dan menyerang penduduk serta anggota keselamatan telah menyebabkan keadaan negara menjadi huru-hara. Oleh sebab itu, kerajaan berusaha bertungkus lumus untuk membanteras komunis dan mengembalikan keamanan negara. Kita perlulah bersama-sama mempertahankan negara daripada musuh untuk menghargai keamanan yang dikecapi. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir luar yang ingin mengucar-kacirkan keadaan di negara kita. Ini merupakan lampiran yang boleh menjadi rujukan kepada para pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan subtopik 6.4 dan 6.3. Sekian, terima kasih.